Video ini adalah contoh-contoh soalan peperiksaan vocational PSV untuk pemandu-pemandu teksi dan pemandu e-hailing. Soalan 1. Dalam salah satu teori keuangan yang terkenal, hasil kajian Robert Kiyosaki, seorang pelabur, usahawan, motivator, dan penulis buku terkenal dunia, Rich Dad, Poor Dad. Apakah teori yang tepat menggambarkan kuadran perniagaan ialah A. 5% orang dalam dunia adalah pemilik perniagaan dan pelabur. B. 3% orang dalam dunia adalah pemilik perniagaan dan pelabur. C. 97% orang adalah mereka yang menjadi pekerja atau berniaga sendiri. D. 98% orang adalah mereka yang menjadi pekerja atau berniaga sendiri. Jawapan untuk soalan ini ialah A. 5% orang dalam dunia adalah pemilik perniagaan dan pelabur. Soalan 2. Kuadran perniagaan ada menyatakan kategori pekerjaan di dalam konteks keusahawanan. Pilih kategori yang betul. 1. Wang bekerja untuk Anda. 2. Perniagaan bekerja untuk Anda. 3. Anda bekerja untuk perniagaan. Dan 4. Anda bekerja untuk majikan. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1, 2 dan 3, dan D 1, 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D 1, 2, 3 dan 4. Soalan 3. Tempat kosong merupakan alat yang membantu menjana pendapatan pemandu teksi seperti kenderaan dan telefon pintar, manakala tempat kosong merupakan tanggungan seperti kos penyelenggaraan kenderaan, insurans, dan sebagainya. Pilihan jawapan A, liability, asset. B, asset, liability. C, keuangan, harta. Dan D, harta, keuangan. Jawapan untuk soalan ini ialah B, asset, liability. Soalan 4. Bagaimanakah cara pengiraan aliran tunai yang betul? Pilihan jawapan A, tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset atau harta tolak liability. B, tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tolak aset atau harta tolak liability. C, tunai tolak pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset atau harta tolak liability. Dan D, tunai tambah pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset atau harta tambah liability. Jawapan untuk soalan ini ialah C, tunai tolak pendapatan tolak perbelanjaan tambah aset atau harta tolak liability. Soalan 5. Kegunaan sistem peralatan navigasi tempat kosong adalah digalakkan untuk pemandu sebagai alat bantuan dan panduan perjalanan yang cepat dan dekat. Pilihan jawapan A, GPMS, B, GPS, C, Wi-Fi, dan D, hotspot. Jawapan untuk soalan ini ialah B, GPS. Soalan 6. Tempat kosong ialah sebuah aplikasi navigasi geografi jalan berkaitan GPS, lalu lintas, petunjuk laluan paling cepat. Lebih 80 juta pengguna aplikasi ini di seluruh dunia. Pilihan jawapan A, GPS, B, Waze, C, Google Translate, dan D, Meter On. Jawapan untuk soalan ini ialah B, Waze. Soalan 7. Bagi pemandu yang menggunakan sistem navigasi GPS, jenama peralatan yang dipasang sebaik-baiknya mempunyai keupayaan tempat kosong. Pilihan jawapan A, komunikasi teraktif suara. B, sistem hebahan suara. C, sistem pantauan suara. Dan D, komunikasi pengesahan suara. Jawapan untuk soalan ini ialah A, komunikasi teraktif suara.
Soalan 8. Pilih panduan pemilihan pelan internet yang baik. 1. Lihat kawasan minoriti di mana Anda berada untuk mengambil penumpang. 2. Kaji pelan internet yang menawarkan harga paling rendah dan saiz internet paling besar. 3. Mengambil hanya satu pelan dalam masa sebulan. Dan 4. Ambil pelan prabayar atau prepaid dahulu. Pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 4, C 2 dan 3, dan D 2 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 2. Soalan 9. Aplikasi Meter On merupakan inisiatif kerajaan menerusi APAD untuk membantu meningkatkan kualiti perkhidmatan teksi. Pilih kebaikan aplikasi ini. 1. Penilaian pemandu. 2. Tambang. 3. Penjejak perjalanan. Dan 4. Pengesahan pemandu. Pilihan jawapan A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 1, 2 dan 4, dan D 1, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D 1, 3 dan 4. Soalan 10. Pemandu perlu mahir mencari laluan destinasi penumpang dengan baik. Senaraikan cara memilih laluan yang betul. Menggunakan aplikasi telefon pintar. 2. Pengalaman sendiri. 3. Pengalaman pegawai APAD yang mempunyai pengalaman laluan. Dan 4. Pilihan penumpang sekiranya penumpang mempunyai pengalaman menggunakan laluan tersebut. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 1, 2 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C 1, 2 dan 4. Soalan 11. Namakan agensi yang bertanggungjawab menyelenggarakan rangkaian jalan-jalan utama di Malaysia. Pilihan jawapan A, PLAS Malaysia, B, Lembaga Lebuhraya Malaysia, C, Jabatan Keselamatan Jalan Raya, dan D, Jabatan Pengangkutan Jalan. Jawapan untuk soalan ini ialah B, Lembaga Lebuhraya Malaysia. Soalan 12. Nyatakan fungsi dan peranan pemandu sebagai duta pelancongan. Pilihan jawapan A, pemandu harus menghantar ke destinasi yang tidak diminta oleh pelancong. B. Pemandu harus bertindak sebagai pemandu pelancong yang utama. C. Pemandu bertanggungjawab dalam memberikan maklumat yang betul serta menjaga imej negara. Dan D. Pemandu perlu mengenakan caj yang lebih kepada pelancong. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Pemandu bertanggungjawab dalam memberikan maklumat yang betul serta menjaga imej negara. Soalan 13. Senaraikan tempat-tempat menarik yang sesuai sebagai tarikan pelancong yang terdapat di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Kuala Lumpur City Gallery. 2. Menara Tamin Sari. 3. Istana Negara. Dan 4. Pasar Siti Khadijah. Pilihan jawapan A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 2, 3 dan 4, dan D semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah A 1 dan 3. Soalan 14. Kita dialu-alukan dengan senyuman beserta ucapan tempat kosong dan sebagainya apabila memasuki restoran, hotel atau mana-mana premis perniagaan. Pilihan jawapan A, terima kasih. B, jumpa lagi. C, selamat datang. Dan D, nak apa? Jawapan untuk soalan ini ialah C, selamat datang. Soalan 15. Tempat kosong merupakan keupayaan dan komitmen pemandu dalam menyempurnakan perkhidmatan pengangkutan dengan memenuhi keperluan dan kehendak penumpangnya melebihi daripada tahap yang mereka harapkan, serta secara berterusan dan konsisten.
Pilihan jawapan A, khidmat rujukan. B, khidmat pelanggan. C, khidmat nasihat. Dan D, khidmat kaunseling. Jawapan untuk soalan ini ialah B, khidmat pelanggan. Soalan 16. Sebagai pemandu, prinsip SMS akan digunakan untuk memenuhi kehendak penumpang. SMS adalah singkatan bagi pilihan jawapan A, selesa, mesra, selamat. B, salam, mesra, selamat. C, sayang, mulia, selesa. Dan D, santun, mantap, dan salam. Jawapan untuk soalan ini ialah A, selesa, mesra, selamat. Soalan 17. Encik Ali menerima banyak aduan negatif terhadap perkhidmatan yang diberikan dan menyebabkan pendapatan beliau terjejas. Apakah menyebabkan hal ini berlaku? Pilihan jawapan A, layanan mesra dan bersopan santun. B, kenderaan yang kotor dan berbau busuk. C, baju dan penampilan beliau yang bersih. Dan D, pemanduan yang cermat. Jawapan untuk soalan ini ialah B, kenderaan yang kotor dan berbau busuk. Soalan 18. Pilih pernyataan yang berkaitan dengan perkhidmatan cemerlang. 1. Sopan dan bertanggung jawab. 2. Mengendalikan barang-barang penumpang dengan baik. 3. Bercakap kasar dengan penumpang. Dan 4. Menggunakan jalan yang paling dekat. Pilihan jawapan A, 1 sahaja. B, 2 dan 3. C, 1, 2 dan 4. Dan D, semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C, 1, 2 dan 4. Soalan 19. Berikut adalah prinsip komunikasi yang perlu difahami dan diikuti oleh pemandu ketika memberikan perkhidmatan kepada penumpang, kecuali A, gunakan panggilan hormat yang paling tinggi. B, berbual topik sensitif. C, peramah. Dan D, profesional semasa pemanduan. Jawapan untuk soalan ini ialah B, berbual topik sensitif. Soalan 20. Sebagai pemandu teksi, bagaimana sesuatu perkara itu diucapkan adalah penting, dan ini disokong pula oleh tempat kosong yang baik dan positif. A, bahasa kebangsaan. B, bahasa badan. C, bahasa ibunda. Dan D, bahasa antarabangsa. Jawapan untuk soalan ini ialah B, bahasa badan. Soalan 21. Gunakan panggilan hormat paling tinggi dan formal. Jika lelaki, gunakan tuan. Jika perempuan, gunakan A, kakak. B, adik. C, cik atau puan. Dan D, puan seri. Jawapan untuk soalan ini ialah C, cik atau puan. Soalan 22. Jaga imej dan komunikasi atas talian. Ini bermaksud pemandu yang mempunyai akaun media sosial harus menjaga imej di akaun masing-masing. Kenyataan berikut adalah betul, kecuali A, dalam keadaan sekarang di mana aduan boleh sahaja dilakukan di hujung jari. B, penumpang menilai kita bukan sahaja berdepan, malah di atas talian. C, penumpang berkeupayaan untuk menilai pemandu melalui teknologi. Dan D, penumpang sering ingin ambil tahu aktiviti pemandu. Jawapan untuk soalan ini ialah D, penumpang sering ingin ambil tahu aktiviti pemandu. Soalan 23. Salam adalah bahasa yang dituturkan. Tempat kosong adalah bahasa badan yang digunakan. A, santun. B, murni. C, mesra. Dan D, hormat. Jawapan untuk soalan ini ialah C, mesra. Soalan 24. S, sebutkan nama dan berikan salam. A, ajukan 3 soalan berkenaan diri. L, luahkan pujian ikhlas. A, ajukan soalan relevan. M, nyatakan maksud M
di dalam konsep salam mesra? A. Minta diri. B. Muliakan penumpang. C. Minta tambang. Dan D. Minta maaf. Jawapan untuk soalan ini ialah minta diri. Soalan 25. Perkataan mesra adalah berkenaan bahasa badan. Bagaimanakah cara pemandu memandang penumpang ketika berkomunikasi? A. Pemandu perlu menoleh ke belakang untuk berkomunikasi dengan baik. B. Pemandu hanya perlu berkomunikasi tanpa melihat muka penumpang. C. Pemandu boleh pandang cermin pandang belakang sekali-sekala semasa berinteraksi. Dan D. Pemandu hanya dibenarkan berkomunikasi apabila kenderaan dalam keadaan berhenti. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Pemandu boleh pandang cermin pandang belakang sekali-sekala semasa berinteraksi. Soalan 26. Minta diri maksudnya menamatkan perbuatan dengan baik. Sarankan ucapan minta diri yang sesuai. 1. Jumpa lagi. 2. Saya minta diri dulu. 3. Jom. Dan 4. Jaga diri. A. 2 sahaja. B. 1 dan 4. C. 1, 2 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 2 dan 4. Soalan 27. Di dalam perkhidmatan teksi, pemandu akan mengalami situasi berdepan dengan penumpang sukar. Apakah yang dimaksudkan dengan penumpang sukar? A. Penumpang yang sukar mendapatkan perkhidmatan teksi. B. Penumpang yang mengalami kesukaran. C. Penumpang yang tidak berpuas hati terhadap perkhidmatan yang diberikan. Dan D. Penumpang yang sukar memahami bahasa perantaraan. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Penumpang yang tidak berpuas hati terhadap perkhidmatan yang diberikan. Soalan 28. Penumpang sukar memerlukan kemahiran pengendalian yang baik. Pilih panduan menangani penumpang sukar dengan tepat. 1. Bertenang. 2. Beri perhatian. 3. Salahkan penumpang atau syarikat. Dan 4. Selesaikan masalah dengan baik. A. 1 dan 2. B. 3 dan 4. C. 1, 2 dan 4. Dan D. 1, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 2 dan 4. Soalan 29. Sekiranya berlaku apa-apa situasi yang tidak diingini, pemandu hendaklah memberi penerangan berkenaan situasi sebenar dan A. Jangan salahkan penumpang atau syarikat. B. Salahkan kesesakan lalu lintas. C. Salahkan pihak berkuasa. Dan D. Jangan salahkan keadaan cuaca. Jawapan untuk soalan ini ialah A. Jangan salahkan penumpang atau syarikat. Soalan 30. Berikut adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pemandu sekiranya berhadapan dengan penumpang yang sedang marah, kecuali A. Pemandu perlu bertenang dan sentiasa mengawal perasaan marah. B. Memberi perhatian dan mendengar apa yang cuba disampaikan oleh penumpang. C. Berdebat dengan penumpang. Dan D. Selesaikan masalah dengan baik. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Berdebat dengan penumpang. Soalan 31. Apakah yang dimaksudkan dengan jangan salahkan penumpang atau syarikat? A. Saling memberikan penerangan tanpa mendengar perkara sebenar daripada kedua-dua belah pihak. B. Berikan penerangan keadaan situasi yang sebenar tanpa menyalahkan sesiapa. C. Meninggikan suara ketika memberi penerangan. Dan D. Menggunakan bahasa badan yang tidak sesuai sewaktu memberikan penerangan. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Berikan penerangan berkenaan situasi sebenar tanpa menyalahkan sesiapa. Soalan 32. Cara-cara memberikan perkhidmatan kepada penumpang orang kurang upaya OKU
adalah sangat penting. Apakah prinsip yang disarankan kepada pemandu? E. 1. B. Santun. C. Sikap. Dan D. Selesa. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Santun. Soalan 33. Berhentikan kenderaan di kawasan yang selamat. Bantu menaikkan dan menurunkan penumpang OKU. Namakan prinsip di dalam santun yang menggambarkan maksud pernyataan di atas. E. Tolong. B. Utama. C. Selamat. Dan D. Nasihat. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Selamat. Soalan 34. Bukakan pintu kenderaan. Apabila membawa penumpang OKU jenis ini, benarkan mereka memegang siku atau bahu Anda bagi memudahkan pergerakan mereka memandu. Pastikan penumpang masuk dan duduk dengan selesa. Sentiasa bertanyakan keselesaan penumpang. Gunakan pendekatan atau approach, ask and assist, semasa memberikan perkhidmatan kepada penumpang OKU ini. Berdasarkan di atas, ianya adalah sesuai bagi langkah-langkah memberikan perkhidmatan kepada mereka yang mempunyai E. Kurang upaya fizikal. B. Kurang upaya penglihatan. C. Kurang upaya pendengaran. Dan D. Kurang upaya pertuturan. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Kurang upaya penglihatan. Soalan 35. Pilih langkah-langkah mengambil penumpang wanita mengandung dan warga emas. 1. Keluar dari teksi dan bukakan pintu. Tinggalkan barang-barang di luar dahulu. 2. Pastikan penumpang tersebut telah masuk dan duduk dengan selesa. 3. Membiarkan barang-barang penumpang diangkat sendiri oleh penumpang. Dan 4. Pastikan Anda berhenti berdekatan dengan penumpang yang mengandung. E. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah B. 1, 2, dan 4. Soalan 36. Kuasa merancang. Mewujudkan rancangan induk untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang komprehensif, bersepadu dan lestari. Kuasa kawal selia. Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui perlesenan. Kuasa penguatkuasaan. Merangkumi kuasa untuk mengaudit, menyiasat, mengenakan kompaun, menggantung atau membatalkan lesen, menyita kenderaan dan mendenda pengendali. Namakan jabatan yang berperanan seperti di atas. E. Jabatan Pengangkutan Jalan. B. Agensi Pengangkutan Awam Darat. C. Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Dan D. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Jawapan untuk soalan ini ialah E. Jabatan Pengangkutan Jalan. Soalan 37. Pilih fungsi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ yang betul. E. Memantau dan mengawal selia piawaian prestasi pengendali melalui perlesenan. B. Mewujud dan mentadbir sistem latihan, pengujian dan perlesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten, mematuhi peraturan dan berhemah. C. Mengatur, mengawal dan melencongkan mana-mana lalu lintas. Dan D. Menjaga ketenteraman di jalan awam, lorong, jalan tembus dan tempat mendarat dan tempat kunjungan awam yang lain dan tempat di mana orang awam ada akses. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Mewujud dan mentadbir sistem latihan, pengujian, perlesenan pemandu yang berkesan bagi melahirkan pemandu kenderaan bermotor yang kompeten, mematuhi peraturan dan berhemah. Soalan 38. Hukuman penjara dan denda yang ditetapkan di bawah APAD 2010 dan APJ 1987 atau Akta 333 boleh dikenakan kepada pemandu yang gagal mematuhi mana-mana akta tersebut serta syarat-syarat lesen.
Ulaskan proses penyelesaian kes yang diperuntukkan. A. Pemberian hadiah. B. Pemberian kompaun. C. Pemberian komitmen. Dan D. Pemberian khidmat kaunseling. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Pemberian kompaun. Soalan 39. Tindakan pembatalan lesen boleh diambil sekiranya kesalahan-kesalahan bukan kompaun dilakukan lebih dari sekali. Senaraikan contoh-contoh kesalahan yang dimaksudkan. 1. Ubah suai kenderaan yang tidak dibenarkan. 2. Memandu melebihi had laju yang dibenarkan. 3. Menggunakan meter. Dan 4. Memuju atau mendesak. A. 2 dan 3. B. 1, 2 dan 3. C. 1, 3 dan 4. Dan D. 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 3 dan 4. Soalan 40. Berikut adalah tindakan pentadbiran APAD yang boleh diambil sekiranya kesalahan-kesalahan bukan kompaun dilakukan lebih dari sekali. Kecuali A. Lesen PSV telah tamat tempoh. B. Tiada lesen pengendali KPA. C. Menuntut, mengutip, memegang, menyimpan apa-apa tambang yang melebihi kadar yang ditetapkan. Dan D. Memujuk atau mendesak. Jawapan untuk soalan ini ialah A. Lesen PSV telah tamat tempoh. Soalan 41. Ulaskan kriteria kelayakan pemandu yang mesti dipatuhi. 1. Warga negara Malaysia dan penduduk tetap yang berumur tidak kurang dari 21 tahun. 2. Tidak mempunyai lesen memandu kompeten atau Competent Driving License CDL. 3. Mempunyai sabitan kesalahan jenayah berdaftar. 4. Tidak disenarai hitam dengan PDRM dan JPJ. A. 1 dan 4. B. 2 dan 3. C. 1, 2 dan 4. Dan D. 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah A. 1 dan 4. Soalan 42. Saringan rekod akan dilakukan oleh PDRM, JPJ dan APAD. Pemeriksaan kesihatan perlu dilakukan juga bagi mendapatkan A. Lesen memandu. B. Kad pemandu. C. Kad pengenalan. Dan D. Pasport. Jawapan untuk soalan ini ialah kad pemandu. Soalan 43. Semua pemandu akan disemak tempat kosong semasa permohonan memperbaharui kad pemandu atau e-kad pemandu menerusi petunjuk prestasi utama KPI. A. Penilaian prestasi tahunan PPT. B. Penilaian rendah pemandu PRP. C. Penilaian kompeten pemandu PKP. Dan D. Penilaian pemandu selamat PPS. Jawapan untuk soalan ini ialah A. Penilaian prestasi tahunan. Soalan 44. Pemandu bertanggungjawab untuk mematuhi kod etika pemandu bagi menyediakan perkhidmatan yang terbaik kepada penumpang. Senaraikan tujuan kod etika pemandu. 1. Dijadikan sebagai tata cara bagi pemandu dalam memberikan perkhidmatan yang diharapkan oleh penumpang dan orang awam. 2. Meningkatkan kualiti dan tahap profesionalisme pemandu dengan memberi perkhidmatan yang mesra, tertib, berhema dan bermoral. 3. Meningkatkan keupayaan penguatkuasaan di kawasan pendalaman. Dan 4. Mempermudahkan pengawal seliaan dan penguatkuasaan dengan memberikan garis panduan yang lebih jelas. A. 4 sahaja. B. 2 dan 3. C. 1, 2 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 2 dan 4. Soalan 45. Pemandu hendaklah memastikan alat kecemasan berada dalam kenderaan dan berfungsi. Alat yang bukan dalam kategori alat kecemasan ialah
A. Alat pemadam api. B. Cangkul. C. Segitiga keselamatan. Dan D. Tayar gantian. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Cangkul. Soalan 46. Persediaan dokumen perkhidmatan oleh pemandu adalah diwajibkan sebelum memulakan perjalanan. Senaraikan dokumen-dokumen yang dimaksudkan. 1. Lesen memandu kompeten. 2. Kad pengenalan. 3. Kad pemandu yang dikeluarkan oleh APAD. Dan 4. Lesen kenderaan perkhidmatan awam, PSV. A. 1 dan 4. B. 2 dan 4. C. 1, 2 dan 4. Dan D. 1, 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D. 1, 2, 3 dan 4. Soalan 47. Pemandu hendaklah memastikan kenderaan perkhidmatan awam diselenggarakan dengan baik. Pemandu hendaklah memastikan kenderaan yang dipandu menjalani pemeriksaan berkala di tempat kosong mengikut jadual. A. Agensi Pengangkutan Awam Darat. B. Puspakom. C. Jabatan Pengangkutan Jalan. Dan D. Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Puspakom. Soalan 48. Pilih kenyataan bagi persediaan kenderaan yang terbaik. 1. Kenderaan diselenggara dengan baik. 2. Pastikan terdapat pemandu kedua sebagai teman. 3. Kenderaan mempunyai peralatan kecemasan yang baik. Dan 4. Pastikan minyak petrol atau gas mencukupi. A. 1 dan 4. B. 2 dan 4. C. 1, 3 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 3 dan 4. Soalan 49. Pemandu teksi hendaklah sentiasa kelihatan kemas dan terurus seperti berikut. 1. Berselipar ketika memberikan perkhidmatan. 2. Kuku mestilah dipotong rapi. 3. Mempunyai bau badan yang kurang menyenangkan. Dan 4. Pakaian bersih dan kemas. A. 1 dan 4. B. 2 dan 4. C. 3 dan 4. Dan D. 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah B. 2 dan 4. Soalan 50. Pemandu hendaklah memastikan agar keadaan kesihatan diri berada pada tahap yang baik, iaitu 1. Pemandu hendaklah memaklumkan kepada bahagian pengurusan syarikat dengan segera untuk digantikan dengan pemandu lain. 2. Pemandu tidak mempunyai masalah mental atau kurang siuman. 3. Pemandu dikehendaki mengambil ubat sewaktu beroperasi supaya mengurangkan kesan kesakitan yang dialami. Dan 4. Pemandu yang menghadapi penyakit berjangkit seperti sakit mata, batuk, selesema dan sebagainya dilarang untuk memandu teksi sehingga sembuh. A. 1 dan 4. B. 1 dan 3. C. 1, 2 dan 4. Dan D. 1, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 2 dan 4. Soalan 51. Tumpuan sepenuhnya hendaklah diberikan terhadap pemanduan sepanjang perjalanan. Semua pemandu hendaklah mematuhi perkara-perkara berikut. 1. Penggunaan telefon bimbit adalah dilarang ketika sedang memandu. 2. Mematuhi papan tanda lalu lintas dan lampu isyarat. 3. Memberi laluan kepada pejalan kaki untuk melintas jalan. Dan 4. Memberi isyarat untuk membelok sekiranya hendak berhenti untuk mengambil dan menurunkan penumpang. A. 1 dan 4. B. 2 dan 3. C. 1, 2 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D. Semua di atas. Soalan 52. Kenal pasti perlakuan pemandu semasa beroperasi yang boleh membahayakan nyawa penumpang daripada pilihan jawapan di bawah.
A. Mematuhi had laju yang ditetapkan. B. Mematuhi jarak di antara kenderaan. C. Memastikan lampu berfungsi apabila memandu pada waktu malam. Dan D. Menambah kelajuan untuk cepat sampai ke destinasi. Jawapan untuk soalan ini ialah D. Menambah kelajuan untuk cepat sampai ke destinasi. Soalan 53. Pemandu hendaklah memastikan penumpang berada dalam keadaan selesa sepanjang perjalanan. Pilih penyebab terdapat bau yang kurang menyenangkan. 1. Bau rokok. 2. Bau makanan. 3. Pewangi atau penyegar udara kereta yang segar. Dan 4. Pakaian, kasut, stokin atau badan yang berbau. A. 1 dan 4. B. 1, 2 dan 4. C. 2, 3 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah B. 1, 2 dan 4. Soalan 54. Pemandu tidak dibenarkan mengambil dan menurunkan penumpang di tempat yang tidak dibenarkan atau yang mengganggu lalu lintas. Pilih tata cara yang betul. 1. Memberi nasihat serta pandangan kepada penumpang jika disuruh untuk menurunkan penumpang di tempat yang tidak dibenarkan atau bahaya, supaya penumpang sedar yang keselamatan mereka diutamakan. 2. Sengaja melewatkan perkhidmatan dengan menunggu sehingga melepasi waktu pertukaran kadar tambang untuk mengambil penumpang, sedangkan ketika itu penumpang ialah beratur panjang. 3. Tidak boleh dengan sengaja membiarkan penumpang menunggu apabila mengambil penumpang di mana-mana tempat yang dibenarkan, seperti pusat membeli belah, stesen bas, stesen kereta api, dan sebagainya. 4. Hendaklah membantu penumpang mendapatkan gantian kenderaan teksi yang lain sekiranya kenderaan teksinya rosak atau mengalami kecemasan atau kemalangan. A. 2 sahaja. B. 1, 2 dan 3. C. 1, 3 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah C. 1, 3 dan 4. Soalan 55. Pemandu hendaklah berkelakuan profesional dan beretika terhadap penumpang serta orang ramai di samping berusaha untuk meningkatkan tahap keyakinan mereka terhadap industri pengangkutan awam. Pemandu dilarang melakukan perkara-perkara berikut kecuali A. Menggunakan kata-kata kesat, lucak atau tidak sopan. B. Profesional dan beretika dengan penumpang. C. Berbual dengan penumpang berunsur fitnah, umpatan, cacian dan berkaitan hal politik, bangsa, negara dan agama. Dan D. Membuang apa-apa objek, tisu, sampah atau meludah keluar dari tingkap semasa beroperasi. Jawapan untuk soalan ini ialah B. Profesional dan beretika dengan penumpang. Soalan 56. Sebagai langkah berjaga-jaga, pemandu perlu sentiasa mengurangkan kelajuan kenderaan dan memandu pada jarak selamat dengan kenderaan hadapan. Pilih situasi yang bersesuaian. 1. Terdapat pemandu atau penunggang yang cuai dan sembrono. 2. Terdapat pejalan kaki yang melintas di kawasan yang tidak sepatutnya. 3. Terdapat kenderaan berhenti di atas jalan raya. Dan 4. Terdapat beberapa jalan keluar dan masuk berdekatan. A. 1 dan 3. B. 2 dan 4. C. 2, 3 dan 4. Dan D. Semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D. Semua di atas. Soalan 57. Apabila menghampiri persimpangan, pemandu boleh memastikan keselamatan dengan mengambil beberapa tindakan. Sarankan tindakan tersebut. 1. Berada di lorong yang betul sekurang-kurangnya 60 meter sebelum menghampiri persimpangan. 2. Perhatikan tanda-tanda lalu lintas dan patuhi had laju. 3. Jika terdapat lampu isyarat di persimpangan, bersedia untuk berhenti semasa lampu masih kuning dan bukan hanya berhenti apabila isyarat sudah merah. Dan 4. Apabila lampu isyarat bertukar kepada hijau, beri laluan selama 3 hingga 4 saat dahulu
bagi mengelakkan pengguna lalu lintas lain yang melanggar peraturan isyarat merah. A. 3 sahaja, B. 1 dan 4, C. 1, 2 dan 4, dan D. semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D. Semua di atas. Soalan 58. Menggunakan lampu tinggi hanya apabila tiada kenderaan lain di arah bertentangan. Langkah ini bagi meningkatkan keselamatan dan mengurangkan kemungkinan pelanggaran pada tempat kosong. A. Waktu kesesakan lalu lintas, B. Waktu banjir, C. Waktu malam, dan D. Waktu pemeriksaan jalan oleh penguat kuasa. Jawapan untuk soalan ini ialah C. Waktu malam. Soalan 59. Kurang tidur atau rehat akan menyebabkan keletihan. Pilih tanda-tanda akibat keletihan. 1. Kelesuan fizikal dan mental. 2. Hilang daya tumpuan. 3. Tidak dapat memberi tumpuan. Dan 4. Mudah terganggu. A. 2 sahaja, B. 1 dan 3, C. 2, 3 dan 4, dan D. 1, 2, 3 dan 4. Jawapan untuk soalan ini ialah D. 1, 2, 3 dan 4. Soalan 60. Pemandu perlu memastikan tayar mendapat persijilan dari salah satu badan-badan berikut. Pilih piawaian yang betul. 1. Piawaian Malaysia SIRIM. 2. Piawaian Amerika Syarikat DOT. 3. Piawaian Eropah IMAC. Dan 4. Piawaian Denmark DOD. A. 4 sahaja, B. 2 dan 3, C. 1, 2 dan 3, dan D. semua di atas. Jawapan untuk soalan ini ialah D. Semua di atas.